Hai, selamat sejahtera semua. Ini merupakan video tugasan persembahan bagi subjek Penghantar Pengajian Pendidikan kod GPP 1092. Jadi, sebelum saya menerangkan video ini dengan lebih lanjutnya, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya dulu ya. Jadi, saya Gayatri anak perempuan Govindraju. Saya dari PPICP Ambilan Jun 2022, kelas Sejarah 1. Nokat pengenalan saya ialah 040907040526. Saya berumur 19 tahun dan lahir pada 7 hari bulan 9 tahun 2004. Saya berasal dari Bandar Beban Negeri Melaka dan akhirnya hobi saya ialah membaca novel dan melukis. Persoalannya, apakah yang saya akan menerangkan dalam video ini? Jadi dalam video ini, saya akan membincangkan 3 topik yang terdiri daripada 6 aspirasi murid, hala tuju pendidikan dan implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Seterusnya, saya akan memberi sedikit sebanyak pengenalan tentang topik yang saya akan membincangkan pada hari ini. Secara umumnya, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia merupakan suatu rancangan yang telah dilancarkan oleh Kerajaan Malaysia untuk tujuan mewujudkan kalangan rakyat yang berpendidikan tinggi dan berdaya saing, di mana dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini, Kerajaan Malaysia dapat memenuhi keperluan rakyat serta dapat meningkatkan kebolehan rakyat negara kita untuk bersaing di peringkat antarabangsa. Yang menjadi persoalan kepada kita, apakah generasi murid terbaik yang ingin negara kita hasilkan dan apakah jenis pendidikan yang harus disediakan untuk anak-anak negara kita dalam mencapai dunia globalisasi yang semakin hari pesat berkembang mutakhir ini? Apakah aspirasi pendidikan negara kita? Aspirasi bermaksud keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu. Aspirasi negara kita terdiri daripada 2, iaitu aspirasi sistem dan aspirasi murid. PPPM ataupun Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia berhasrat untuk mencapai 5 keberhasilan bagi sistem pendidikan negara secara keseluruhannya yang terdiri daripada akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Dalam video ini, saya tak akan membincangkan tentang aspirasi sistem ini. Malah, saya akan menerangkan 6 aspirasi murid yang merupakan kualiti yang perlu ada pada setiap orang murid. 6 aspirasi murid adalah terdiri daripada memiliki pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran duibahasa, etika dan kerohanian, dan akhirnya identiti nasional. Mari kita tengok dengan lebih lanjutnya bagi setiap 6 aspirasi murid ini. Pertama sekali, memiliki pengetahuan. Pada peringkat paling asas, setiap kanak-kanak perlu menguasai sepenuhnya kemahiran literasi dan numerasi. Literasi merupakan keupayaan membaca, menulis dan memahami perkataan. Contohnya, murid sepatutnya mengaplikasikan ayat tunggal, kata hubung, ayat majmuk yang dipelajari dalam komunikasi harian mereka. Manakala, numerasi merupakan keupayaan menyelesaikan operasi asas matematik serta memahami idea matematik yang mudah dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran matematik dalam kehidupan harian mereka. Sebagai contoh, murid dari tahun 1 hingga tahun 3 seharusnya mengenali operasi asas matematik seperti tambah, tolak, darab dan bahagi dan mengaplikasikannya dalam kehidupan harian mereka. Murid juga seharusnya menguasai mata pelajaran keras seperti matematik dan sains. Pada masa yang sama, murid akan diiktidahkan dengan pengetahuan yang menyeluruh tentang Malaysia, Asia dan dunia dari aspek sejarah, manusia dan geografi. Di samping itu, murid juga digalakkan untuk mengembangkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang-bidang lain seperti seni, muzik, sukan dan sebagainya. Aspirasi yang kedua ialah
Aspirasi yang kedua ialah memiliki kemahiran berfikir. Umum diketahui bahawa setiap individu murid akan belajar bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan sepanjang kehidupan mereka untuk membolehkan mereka menghubungkan pelbagai disiplin ilmu dan mencipta ilmu yang baru. Murid perlulah menguasai pelbagai kemahiran kognitif termasuklah penaklukan dan pemikiran kritis, kreatif serta inovatif. Kemahiran kognitif secara amnya merujuk kepada kemahiran teras yang digunakan oleh otak kita untuk berfikir, membaca, belajar, mengingat sesuatu, memberi alasan dan menumpukan perhatian. Apakah pula itu menakul ataupun dikenali sebagai reasoning? Sebenarnya pelbagai istilah boleh digunakan bagi menerangkan apakah itu menakul. Antara istilah yang biasa digunakan ialah pemikiran critical thinking, pemikiran aras tinggi, high order thinking, penakulan secara logik, logical reasoning atau penakulan mudah, simply reasoning. Kemahiran menakul biasanya digunakan dalam proses menyelesaikan masalah dan ia merujuk kepada kebolehan kognitif seseorang yang melibatkan pemikiran secara sistematik dan abstrak. Aspirasi murid yang ketiga ialah kemahiran memimpin. Kebolehan untuk memimpin dan bekerja dengan orang lain menjadi satu isu yang amat penting. Sistem pendidikan secara khususnya akan membantu setiap murid untuk mencapai potensi sepenuhnya dengan mewujudkan peluang yang formal dan tidak formal untuk bekerja secara berpasukan dan mengamalkan ciri-ciri kepimpinan seperti mempunyai jati diri yang kuat, mempunyai kemahiran berkomunikasi yang tinggi, mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan dan sebagainya lagi. Dalam konteks pendidikan, kepimpinan terdiri daripada 4 dimensi yang merupakan keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi dan kemahiran berkomunikasi yang berkesan. Aspirasi murid yang keempat ialah kemahiran diri bahasa. Setiap murid seharusnya menguasai bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan, di mana bahasa Malaysia menjadi bahasa komunikasi yang membolehkan rakyat berbilang kaum di Malaysia seperti kaum India, kaum Cina dan kaum Melayu berkomunikasi antara satu sama lain tanpa halangan dan batasan. Di samping itu, setiap individu murid perlu menguasai bahasa Inggeris sebagai bahasa berkomunikasi antarabangsa sekurang-kurangnya pada tahap minimum. Dengan tahap penguasaan ini, selepas menamatkan persekolahan, murid-murid sepatutnya berupaya menggunakan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dalam persekitaran kerja. Pada masa yang sama, Kementerian Pendidikan Malaysia juga menggalakkan semua murid mempelajari bahasa lain seperti bahasa Mandarin, bahasa Japanese, bahasa Arab dan sebagainya lagi sebagai bahasa tambahan. Aspirasi murid yang kelima ialah memiliki etika dan kerohanian. Etika ialah prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Kerohanian pula sentiasa dikaitkan dengan tradisi keagamaan dan kepercayaan kepada kekuasaan Tuhan. Sistem pendidikan sentiasa berperanan dalam memupuk etika dan kerohanian dalam setiap individu murid bagi menghadapi cabaran yang akan ditempuhi ketika dewasa agar mereka boleh menyelesaikan konflik secara harmoni, bijak dalam membuat pertimbangan. Bukan itu sahaja, murid perlu berpegang kepada prinsip apabila mereka berada dalam situasi yang kritikal serta berani melakukan perkara yang betul. Sistem pendidikan juga berhasrat untuk membentuk individu yang penyayang yang menyumbang kepada kesejahteraan komuniti dan negara. Aspirasi murid yang keenam dan yang terakhir adalah memiliki identiti nasional. Identiti nasional boleh merujuk
merujuk kepada perasaan subjektif yang dikongsi seseorang dengan sekelompok orang mengenai sesebuah negara tanpa mengira status kewarganegaraan seseorang. Dalam konteks sistem pendidikan negara Malaysia, identiti nasional yang kukuh melalui penghayatan prinsip rukun negara amat diperlukan untuk memperoleh kejayaan dan bagi masa depan negara Malaysia. Setiap orang murid perlu berbangga dikenali sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira etnik, agama atau keadaan sosioekonomi. Justru itu, semangat patriotik akan dipupuk dalam setiap individu murid dengan cara pemahaman terhadap sejarah negara dan berkongsi aspirasi yang sama untuk masa depan negara. Untuk mewujudkan identiti nasional yang sebenar, semangat keterangkuman teguh amat diperlukan. Di samping itu, identiti nasional akan dicapai dengan belajar memahami, menerima kepelbagaian serta menghayati kepelbagaian budaya dan kaum di Malaysia. Beralih pula kepada topik yang seterusnya iaitu hala 7 pendidikan bagi mencapai 6 aspirasi murid yang telah pun dibincangkan sebelum ini. Pertama sekali adalah hala 7 pendidikan bagi mencapai aspirasi pengetahuan. Apakah hala 7 yang harus dilakukan bagi mencapai aspirasi pengetahuan ini? Jadi, Kementerian Pendidikan telah mewujudkan program literasi dan numerasi sekolah rendah atau Primary Literacy and Numeracy Plan di 800 buah sekolah rendah yang telah dikenal pasti di seluruh negara mulai tahun 2020. Plan ataupun Program Literasi dan Numerasi Sekolah Rendah merupakan program sokongan pengajaran dan pembelajaran yang komprehensif dan menyeluruh berasaskan sekolah bagi murid tahun 2 dan tahun 3. Objektif plan adalah bagi memastikan semua murid tahun 2 dan tahun 3 menguasai sekurang-kurangnya tahap penguasaan minimum iaitu tahap penguasaan 3 dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan juga Matematik. Melalui rancangan ini, murid-murid berupaya mempamerkan kebolehan berkomunikasi, keupayaan melahirkan idea melalui bahasa, berupaya melakukan operasi asas matematik, berketerampilan dalam berbahasa dan memahami asas matematik. Apakah hala 7 yang harus dilakukan bagi mencapai aspirasi kemahiran berfikir? Jadi, bagi mencapai aspirasi berfikir ini, pihak kerajaan telah mewujudkan atau membudayakan kemahiran berfikir aras tinggi KEBAT dalam pembelajaran abad ke-21. KEBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. Inisiatif KEBAT ataupun kemahiran berfikir aras tinggi adalah satu usaha berterusan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melahirkan insan yang seimbang dan bertanggungjawab terhadap kemakmuran negara. KEBAT ini juga penting dalam melahirkan model insan yang cerdas, kreatif dan inovatif bagi memenuhi cabaran abad ke-21 agar negara kita mampu bersaing di persada dunia. Seterusnya, apakah hal 7 bagi mencapai aspirasi kemahiran memikir? Antara pelaksanaan yang dilaksanakan oleh kementerian ialah yang pertama, melalui program pemimpin rakan sepadan. Program ini bertujuan untuk melatih para belia dan remaja agar dapat menguasai kemahiran membantu supaya mereka dapat membantu rakan pelajar yang memerlukan pertolongan dari segi mental, sosial dan emosional di samping melatih mereka membantu diri sendiri. Program ini berteraskan kepada konsep bahawa rakan sebaya ini adalah orang yang paling rapat dan paling memahami masalah yang dihadapi oleh remaja. Dengan itu, mereka merupakan orang yang paling tepat bagi menangani sesuatu masalah. Selain itu, pelaksanaan aktiviti co-curriculum di sekolah merupakan suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan co-curriculum yang merangkumi semua
pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini untuk menyampaikan pengetahuan. Penyertaan murid-murid dalam aktiviti co-curricular seperti badan beruniform, kelab dan persatuan serta sukan dan permainan diwajibkan di setiap sekolah. Hal ini bukan sahaja dapat mencungkil bakat, namun dapat memupur semangat kepimpinan dalam kalangan pelajar. Apakah hala tuju pendidikan yang harus dilaksanakan bagi mencapai aspirasi kemahiran diri bahasa? Aspirasi murid yang keempat ialah kemahiran diri bahasa. Setiap murid seharusnya menguasai bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan, di mana bahasa Malaysia menjadi bahasa komunikasi yang membolehkan rakyat berbilang kaum Malaysia seperti kaum India, kaum Cina dan kaum Melayu berkomunikasi antara satu sama lain tanpa halangan dan batasan. Di samping itu, setiap individu murid perlu menguasai bahasa Inggeris sebagai bahasa berkomunikasi antarabangsa sekurang-kurangnya pada tahap kelima. Dengan tahap penguasaan ini, selepas menamatkan persekolahan, murid-murid sepatutnya berupaya menggunakan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dalam persekitaran kerja. Pada masa yang sama, Kementerian Pendidikan Malaysia juga menggalakkan semua murid mempelajari bahasa lain seperti bahasa Mandarin, bahasa Japanese, bahasa Arab dan sebagainya lagi sebagai bahasa tambahan. Aspirasi murid yang kelima ialah memiliki etika dan kerohanian. Etika ialah prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Kerohanian pula sentiasa dikaitkan dengan tradisi keagamaan dan kepercayaan kepada kekuasaan. Sistem pendidikan sentiasa berperanan dalam memupuk etika dan kerohanian dalam setiap individu murid bagi menghadapi cabaran yang akan ditemui ketika dewasa agar mereka boleh menyelesaikan konflik secara harmoni, bijak dalam membuat pertimbangan. Dan itu sahaja, murid perlu berpegang kepada prinsip apabila mereka berada dalam situasi yang kritikal serta berani melakukan perkara yang penting. Sistem pendidikan juga berhasrat untuk membentuk individu yang penyayang yang menyumbang kepada kesejahteraan komuniti dan negara. Aspirasi murid yang keenam dan yang terakhir adalah memiliki identiti nasional. Bagi mencapai aspirasi ini, pemartabatan pendidikan bahasa Malaysia dan pengukuhan bahasa Inggeris adalah sangat penting. Telah lebih 50 tahun kita merdeka dan selama tempoh itu kita telah menyaksikan peranan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan yang menanjungi setiap lambang kedaulatan dan perpaduan negara melalui kedudukannya sebagai asas kebudayaan nasional. Sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa pengantar yang rasmi, bahasa Malaysia sudah banyak mengambil alih peranan yang dahulunya dimainkan oleh bahasa Inggeris. Antaranya, bahasa Malaysia dijadikan sebagai bahasa ilmu. Pada masa yang sama, mata pelajaran bahasa Malaysia dijadikan sebagai subjek wajib lulus dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Seterusnya, melalui pengukuhan pendidikan bahasa Inggeris, seramai 61,000 orang guru bahasa Inggeris mengikuti Cambridge Placement Test CPT dalam tempoh 2 tahun. Dengan ini, setiap murid akan mengikuti pembelajaran bahasa Inggeris daripada guru yang mempunyai kemahiran mengikut standard antarabangsa. Apakah hal tuju pendidikan yang harus dilakukan bagi mencapai aspirasi etika dan kerohanian? Bagi mencapai aspirasi etika dan kerohanian ini, Kementerian telah mengukuhkan penerapan nilai-nilai serta pendidikan moral dalam kalangan murid di sekolah. Antara teknik penerapan nilai-nilai murni adalah yang pertama, melalui
mata pelajaran pendidikan moral dan pendidikan Islam. Guru-guru akan mengajar dan menerangkan secara langsung kepada murid-murid berkenaan tentang nilai dan etika berpandukan silibus yang telah digubal oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Seterusnya yang kedua ialah melalui contoh teladan guru. Seorang guru haruslah mempunyai sifat-sifat dan khasiat diri yang terpuji yang boleh dicontohi oleh murid-murid. Sebagai contoh, seseorang guru itu haruslah mempunyai tutur bahasa dan percakapan yang baik. Hal ini dapat membolehkan murid-murid mencontohi tutur bahasa dan percakapan yang digunakan oleh guru tersebut. Akhir sekali, melalui aktiviti ko-kurikulum. Melalui aktiviti ko-kurikulum ini, nilai kemanusiaan dapat diterapkan melalui aktiviti yang melibatkan kerja berpasukan seperti aktiviti perkemahan, sukan dan permainan. Jadi, yang akhirnya, apakah alat tuju bagi mencapai aspirasi identiti nasional? Kementerian Pendidikan Malaysia mengadakan suatu program yang diberi nama Program Rukun Negara dan Belia yang merupakan kerjasama antara Kementerian Belia dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Program ini dilaksanakan adalah untuk tujuan melahirkan generasi muda yang mempunyai semangat identiti nasional dengan berpegang teguh kepada 5 prinsip rukun negara, iaitu yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan akhir sekali, kesopanan dan kesusilaan. Jadi, melalui program ini, murid-murid dapat mengetahui dan memahami dengan lebih mendalam tentang apa itu rukun negara tersebut dan mereka juga dapat mengenali 5 prinsip bagi rukun negara tersebut. Beralih pula kepada topik yang ketiga dan juga yang terakhir iaitu implikasi 6 aspirasi murid dan hala tuju pendidikan yang telah pun dibincangkan terhadap guru berjiwa pendidik. Saya akan menerangkan implikasi terhadap guru berjiwa pendidik mengikut 3 aspek. Yang pertama, pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, pembangunan profesionalisme. Dan yang terakhir sekali, guru menjadi suri teladan. Sebelum itu, mari kita mengenali dulu apakah yang dimaksudkan dengan guru berjiwa pendidik. Guru berjiwa pendidik merupakan guru yang mampu melahirkan dan memperkembangkan potensi individu yang seimbang dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Tugas guru bukan semata-mata menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid dan pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran sahaja, tetapi lebih besar lagi dengan membentuk manusia yang bermanfaat dalam kehidupan. Guru berjiwa pendidik perlu mempunyai khasiat seperti bertanggungjawab, berkecerdasan emosi yang tinggi, dengan bersikap empati dan simpati kepada murid, ikhlas dalam profesion serta berpengetahuan dalam bidang pengkhususannya. Implikasi terhadap guru berjiwa pendidik mengikut aspek pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama, guru perlulah berkeupayaan merancang dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. Kebijaksanaan dan penelitian guru dalam perancangan, pengawalan, bimbingan, dorongan dan penilaian penting bagi mencapai kecekapan dalam pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Guru perlulah bersungguh-sungguh memperkembangkan potensi dan pencapaian murid menerusi cara berfikir, nilai dan kelebihan murid yang perlu pada tahap optimum secara berterusan. Yang kedua, implikasi terhadap guru berjiwa pendidik mengikut pembangunan profesionalisme. Guru perlulah sentiasa memperbaharui pengetahuan dan meningkatkan kemahiran melalui pembelajaran berterusan. Guru harus berani meneroka pelbagai cabang ilmu bagi mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran berkesan untuk melaksanakan kemahiran pedagogik yang holistik dalam pengajaran. Guru juga haruslah menambah baik amalan profesional secara berterusan dan mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Akhirnya, implikasi terhadap guru berjiwa pendidik mengikut
Aspek guru menjadi suri teladan. Guru perlulah menjadi suri teladan untuk penghayatan nilai dan perpaduan dalam kalangan murid seperti hasrat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Hasrat tersebut telah diterjemahkan dalam anjakan transformasi ketiga, iaitu melahirkan rakyat yang menghayati nilai rohani. Guru haruslah menghasilkan murid yang mempunyai identiti nasional yang kukuh melalui pengajaran dan pembelajaran, aktiviti kurikulum serta aspek pembangunan sosial murid. Setakat itu sahaja video penerangan saya pada hari ini. Saya berharap anda semua faham dan terima kasih kerana sudi mendengar sepanjang video ini tanpa berasa bosan dan jemu. Sekian, terima kasih.